Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan, saudari pendengar yang saya hormati sekalian, kita bertemu lagi dalam siri pengajian kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin, dan kita menyambung bacaan dan juga pengajian kita berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan ilmu, kelebihannya dan juga kelebihan menyebarkannya. Dalam siri yang lalu kita telah pun sebutkan tentang hadis perumpamaan dan perbandingan yang Nabi sebutkan tentang ilmu yang Nabi umpamakan seperti hujan, dan juga Nabi umpamakan hati-hati manusia dan manusia itu sendiri sebagai bumi atau tanah yang menerima hujan tersebut. Dan kita juga sebutkan bahawa orang yang bijak ialah orang yang menerima ilmu dan hujan itu dan menyerapnya, beramal dengannya dan menyebarkannya kepada orang lain. Manakala ada orang lain yang mungkin menyebarkannya, menyimpannya dan menyebarkannya pun bagus, walaupun dia kurang sikit daripada yang pertama. Itu yang pertama. Dan kedua ialah contoh yang positif. Dan janganlah kita jadi contoh yang ketiga, yang negatif, yang Nabi sebutkan, iaitu orang yang tidak peduli tentang ilmu, tidak belajar, tidak menambahkan ilmu agama, dan juga sudah pasti tak dapat menyebarkannya kepada orang lain, kerana orang yang tidak memiliki, bagaimana ia boleh memberi. Kali ini kita menyambung pengajian kita dengan beberapa lagi hadis Nabi SAW berkaitan kelebihan menuntut ilmu agama dan juga menjadi petunjuk kepada kebaikan dan menyebarkannya. Kita berada bersama hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah berkata kepada Sayyidina Ali. Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan satu kata-kata yang cukup hebat. Kata-kata ini ialah ketika Nabi SAW ingin mengutuskan Sayyidina Ali sebagai panglima yang memimpin tentera Islam dalam memerangi golongan Yahudi di Khaybar. Antara pesanan Nabi itu ialah kata-kata ini yang diambil di sini, yang diringkaskan dengan menyebutkan kata-kata ini, iaitu fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ini sabda Nabi SAW. Terdapat lagi sabda Nabi pada waktu itu, dan kita ambil yang bahagian ini kerana ia ada kaitan dengan ilmu. Iaitu Nabi menyebut, wahai Ali, demi Allah, kamu memberikan hidayah. Ketika kamu mampu memberikan hidayah, kamu menjadi sebab memberikan hidayah, Allah berikan hidayah kepada orang lain, kamu jadi sebab hidayah Allah sampai kepada orang lain. Maksudnya berusahalah untuk kamu menyampaikan hidayah, kerana jika kamu menjadi penyebab hidayah Allah kepada manusia yang lain, ia adalah lebih baik untuk kamu daripada unta-unta yang merah, unta-unta yang mahal, yang tinggi nilainya di sisi orang-orang Arab. Maksudnya kamu, wahai Ali, ketika kamu mampu memberi hidayah kepada seorang, walaupun seorang, kalau kamu mampu, ingatlah bahawa ia lebih besar pahalanya daripada memiliki atau menyedekahkan unta-unta yang merah, yang mahal. Nabi ingin memberikan dorongan, motivasi yang tinggi kepada Sayyidina Ali, pahala yang besar yang akan didapati kalau kita mampu menyampaikan hidayah Allah kepada orang ramai, kepada orang lain. Kita menjadi penyebab sampainya hidayah Allah kepada orang lain. Ini ada kena-mengena dengan penyebaran ilmu. Jadi ia berbalik kepada persoalan yang asas, iaitu bagaimana kita menuntut ilmu itu penting. Kerana pahala yang kita dapat kalau kita berjaya menyebarkan hidayah Allah kepada orang lain, pahalanya besar. Tetapi untuk menyebarkan hidayah, untuk menyebarkan ilmu, mestilah dia belajar dulu. Jadi hadis ni memang mendorong ke arah sebarkan hidayah Allah, sebarkan ilmu, berikan petunjuk kepada orang lain, beri hidayah kepada orang lain, dakwah kepada orang lain. Tetapi sesuatu yang kita kena faham juga, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia seorang yang berilmu, maka dia mampu laksanakan. Dia seorang yang menuntut ilmu. Dan kalau kita baca dalam kitab sirah atau kitab hadis dan juga biodata sahabat, kita dapati banyak yang memuji Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kerana apa? Bukan semata-mata kerana beliau adalah sepupu Nabi ataupun keturunan Nabi, tetapi ia lebih kepada nilai dirinya, keturunan yang mulia, tidak syak lagi, dan juga akhlak yang mulia, itu sudah pasti, dan ilmu yang memuliakan dirinya, menambahkan lagi kemuliaan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Di mana-mana kita dengar orang sebut Sayyidina Ali, kata-katanya dan ucapannya menjadi sebutan, menjadi pedoman dan petunjuk. Kerana apa? Kerana ilmu yang
beliau tuntut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar dengan Nabi, masuk Islam awal, di awal-awal Islam, telah meluk Islam sejak usia remaja, dengan keberaniannya, dengan kesungguhannya, dan belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, belajar, bersoal jawab, diajar, didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjadi seorang yang bukan hanya khalifah, yang kita dengar Khalifah Ali, tetapi ia juga adalah alim, seorang alim ulama, pakar rujuk dalam bidang ilmu agama. Sayyidina Ali lah tempatnya, seorang yang alim. Maka orang yang alim mesti menyebarkan ilmunya. Maka Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, gunakanlah ilmu itu untuk menyebarkan hidayah, kerana kalau kamu dapat memberikan hidayah kepada seorang pun, walaupun seorang, kamu akan dapat ganjaran yang tidak terkira daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bandingkan dengan unta merah, bukan nak menunjukkan dunia itu, pahala ni macam dunia, pahala agama ni macam ialah urusan akhirat. Tapi Nabi nak memahamkan kita, kalaulah biasanya manusia-manusia yang sukakan dunia, cintakan dunia, dia suka ada harta yang mahal, maka orang yang berdakwah, menyebarkan ilmu sebenarnya dapat lebih daripada itu. Maka penuntut ilmu, boleh jugalah kita sebutkan penuntut akhirat, menuntut kekayaan akhirat dan tidak bergantung kepada kekayaan dunia. Allah berikan kekayaan dunia dengan usaha kita, alhamdulillah. Kalau tak ada pun kekayaan, kalau ada orang yang mendengar apa yang saya sebutkan ini, yang rasa dia tak ada duit yang banyak, dia tak ada harta yang banyak, tapi kalau dia ada ilmu, percayalah anda adalah orang yang kaya, yang berada, yang mulia. Jangan sekali-kali rendah diri dengan sebab dunia. Siapalah saya tak ada apa-apa, harta tiada, rupa pun tiada. Jangan begitu. Kalau kita orang yang berilmu, dengan ilmu kita akan lebih mulia daripada orang yang kaya dan orang berpangkat dan orang yang rupa parasnya menawan. Ilmu sebenarnya lebih mulia daripada itu. Dan dakwah lebih mulia daripada kekayaan dunia. Kalau anda seorang yang berilmu dan berjaya menyebarkan ilmu, mendidik orang lain dan mengajar, menjadi penyebab kepada orang lain yang faham tentang agama, satu benda yang cukup mulia. Jangan bandingkan dengan kemuliaan dunia. Ini kemuliaan agama, ini kemuliaan akhirat. Jangan rasa rendah diri. Siapalah saya ustaz, saya ni mengajar orang tentang baca Quran saja. Saya mengajar orang baca Quran, orang yang tak tahu baca Quran saya ajar. Itu adalah benda yang mulia. Jangan rasa rendah diri. Siapalah saya ustaz, saya ni ajar orang semayang saja. Itu benda yang mulia. Semayang benda yang asas, rukun Islam. Kalaulah anda yang mendengar ini menjadi penyebab ramai orang solat dengan betul, satu benda yang besar, lebih besar daripada kekayaan dunia. Ingat, Allah berikan pahala kepada orang yang mendidik ini, tidak dapat dibalas dengan keduniaan. Sebab itu pernah disebut dalam kisah bagaimana salah seorang ulama bahasa Arab, iaitu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ulama yang terkenal dalam bahasa Arab. Orang yang belajar bahasa Arab memang tahu ini alim, ini pakar, ini nama yang menjadi nama sebutan di kalangan mereka belajar bahasa Arab, iaitu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ketika dia telah meninggal dunia, ada orang bermimpi, bertemu dengan dia dalam mimpi, lalu bertanya kepada Al-Khalil, apakah antara amalan yang Allah berikan kamu pahala yang banyak, apakah antara amalan yang mulia, yang memuliakan kamu di akhirat, apakah contoh amalan? Ditanya dalam mimpi kepada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, supaya orang yang bertanya dapat amalkan. Maka Al-Khalil kata, antara pahala yang aku dapat di akhirat, ataupun antara pahala yang aku dapat selepas aku mati, ialah antaranya yang besar, yang menakjubkan, ialah aku mengajar seorang wanita tua membaca Al-Fatihah. Aku mengajarkan seorang wanita tua membaca Al-Fatihah, mengajar dengan penuh sabar surah Al-Fatihah kepada seorang wanita tua, kepada seorang yang nak belajar, yang tak boleh baca Quran, maka diajar sikit demi sedikit baca Fatihah. Itu antara pahala yang dia kata Allah berikan banyak kepada dia. Jadi jangan kita rasa rendah diri kalau kita hanya mengajar benda-benda asas. Benda asas inilah yang membawa kepada benda lain. Dengan benda asas inilah jadi para pendakwah, saya ingin memberikan pesanan kepada diri saya dan para pendakwah di luar sana. Kalaulah kita mempunyai kelas pengajian yang kita ajar orang benda-benda asas, jangan rasa rendah diri. Itulah benda yang mulia.
Bukanlah maksud mulia ni mesti jadi orang yang bercakap isu-isu besar. Mengajar benda-benda asas yang kecil-kecil inilah yang membawa kepada umat Islam yang berilmu, umat yang berilmu. Bersabar mendidik orang, mengenali Islam sedikit demi sedikit. Ajar anak-anak, ajar walaupun kanak-kanak, ajar tentang agama, benda yang mulia. Jadi kita jangan hadkan, saya kalau boleh nak mengajar di sana dan di sini, tak. Di mana sahaja. Kalau orang perlukan ilmu kita, kita ajar dia, dan dengan ilmu yang kita ajar itu dia berubah menjadi orang yang baik. Ketahuilah kita telah mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih besar daripada habuan dunia. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kepentingan menyebarkan ilmu setelah kita berilmu. Jadi kita mesti faham dua proses diperlukan paling tidak, iaitu pertama menuntut ilmu setiap masa. Yang kedua, menyebarkan ilmu ketika diperlukan. Mungkin ada di antara yang mendengar ini ialah yang sedang belajar, yang mungkin tak akan ada masalah, tak ada orang yang akan minta mengajar pada masa ini. Ataupun ada orang yang belajar dan dia tidak diminta untuk mengajar. Tak apa, kita belajar bersungguh-sungguh pada waktu ini. Mungkin suatu hari nanti umat perlukan kita. Jadilah orang yang berilmu sebelum ilmu itu diperlukan. Belajarlah sebelum kita diminta mengajar. Kerana kadang-kadang ada orang yang leka menghabiskan masanya, mungkin duduk kat universiti, sonok sana sonok sini, dia tak belajar betul-betul. Bila dia graduate dalam bidang agama contohnya, dia diperlukan, maka dia gelabah. Sudah kan? Dulu aku tak belajar betul-betul, sekarang orang dah minta, dah gelabah dan terpaksa menolak peluang-peluang dakwah ini. Sampai ada yang diminta memberikan tazkirah ringkas pun tak dapat. Kenapa? Kerana kita buang masa dalam pengajian kita. Kita boleh belajar semasa kita belajar, tapi kita pilih jalan senang lenang, bersukaria, bersonok. Orang lain pun macam tu, kita pun macam tu. Tapi bila keluar daripada dunia pelajar, menjadi seorang yang perlu menyebarkan ilmu dan diminta, kita gagal, kita terkial-kial, kita tak yakin. Kenapa? Inilah dia, kita leka daripada menuntut ilmu. Macam kita katakan tadi, tentang proses menyebarkan ilmu. Kenapa Sayyidina Ali disuruh? Kerana dia berilmu. Lalu itu para sahabat berilmu. Walaupun mereka bekerja, mereka menuntut ilmu. Walaupun mereka muda, mereka menuntut ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas remaja dan kanak-kanak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, umur Ibnu Abbas lebih kurang 13 tahun. Ketika itu mungkin orang tak perlukan lagi dia. Tetapi bila dia dah makin meningkat usia, bila sahabat-sahabat yang tua sudah meninggal dunia, maka tinggallah Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain yang makin tua, yang menjadi pakar rujuk, tempat bertanya, diminta mengajar dan sebagainya. Maka proses menuntut ilmu yang dia telah lakukan semasa kecil memberi hasil ketika dia tua dan diperlukan. So ini kita kena tanamkan betul-betul. Saya pesan betul-betul kepada, saya ambil peluang untuk pesan kepada penuntut-penuntut ilmu agama yang sedang belajar di universiti. Kalau kita tuan-tuan ini ada anak yang sedang belajar, ataupun yang belajar sedang dengar, yang mana sedang belajar di universiti dalam bidang agama, tolonglah belajar betul-betul. Tolonglah korbankan masa untuk belajar, korbankan keinginan untuk benda-benda lain. Pergi kepada ilmu, cari ilmu. Sebab orang yang belajar ini masanya luas, masanya banyak, peluangnya luas. Dia tidak sesibuk orang yang bekerja. Maka carilah ilmu betul-betul, supaya nanti selepas kita keluar dan graduate, kita diperlukan masyarakat dan kita boleh menunaikan tanggungjawab itu dengan baik. Ilmu yang kita cari jangan hanya sekadar ilmu yang rasmi dalam dewan kuliah semata-mata. Jangan hanya belajar untuk peperiksaan semata-mata. Belajarlah untuk mendapatkan ilmu yang lebih ketika ada peluang. Kerana selepas anda keluar daripada pusat pengajian, sudah kurang peluang untuk mencari ilmu, maka alhamdulillah ilmu yang ada dapat digunakan. Dan dalam masa yang sama, selepas bekerja, carilah lagi peluang untuk menuntut ilmu. Jangan tertipu dengan gelaran ataupun dengan panggilan. Orang panggil kita ustaz, orang panggil kita ustazah, kita pun rasa kita dah alim, tak perlu belajar lagi. Ini salah. Bila orang panggil kita ustaz dan ustazah, kita perlu sedar, aku perlu menambahkan lagi ilmu, aku perlu tambahkan lagi ilmu, agar masyarakat dapat puas hati dengan kita. Mereka jemput kita
bertanya kepada kita, minta pandangan kita, kita dapat berikan pandangan yang betul-betul ilmiah, yang betul-betul mantap. Itu pesanan saya kepada semua, termasuk dari saya sendiri yang masih lagi belajar, dan para ustaz dan ustazah kat sana, belajarlah lagi. Dan kepada yang bukan ustaz dan ustazah juga perlu belajar ilmu agama, kerana ilmu agama tidak hanya terhad kepada orang-orang yang graduate dalam bidang agama sahaja. Baik, kita pergi kepada hadis seterusnya. Satu lagi hadis daripada Abdullah bin Umar, iaitu Ibnu Umar, sahabat Nabi yang merupakan pemuda di zaman Nabi dan anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Ini selalu kita dengar dan selalu kita diajar hadis ini untuk meneguhkan semangat kita menyebarkan ilmu. Tapi dalam masa sama kita mesti ingat pesanan saya yang tadi, iaitu tambahkanlah ilmu supaya kita boleh sampaikan ilmu. Jadi perkataan anni, iaitu daripada aku, kata Nabi, sampaikanlah dariku, maksudnya dari ilmu yang aku ajar, dari ilmu yang aku berikan. Ambillah ilmu itu, pelajarilah dan tuntutlah ia supaya kamu dapat sebarkan kepada orang lain, walaupun yang kamu sebarkan itu sikit. Jadi kena jelas, kena perhatikan betul-betul hadis ni. Hadis ni kata sampaikanlah daripadaku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Jangan kita belajar satu ayat, sampaikan tu sikit-sikit tak apa, belajar kena belajar banyak. Jangan belajar satu ayat pula. Jangan belajar sikit, kemudian dah lah, cukuplah, jangan. Tetapi sebarkan itu mungkin perlukan sikit demi sikit. Belajar ni kena belajar bersungguh-sungguh. Karena waktu kita belajar, kita boleh belajar apa yang kita nak. Tapi bila menyebarkan ilmu, mungkin kita belum berpeluang untuk menyebarkan. Mungkin kita diberi peluang nanti, mungkin kita diberikan waktu yang terhad. Sebarkan itu, kita boleh sebarkan sedikit demi sedikit. Jadi belajar kena belajar banyak. Sebab itu belajar ilmu agama kita sebutkan banyak kali sepanjang hayat. Dan kalau boleh, janganlah seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Biarlah pengajian kita tentang agama ini rutinnya kerap, jadualnya banyaklah sikit. Janganlah semata-mata saya belajar Ustaz, tapi sebulan sekali. Takkanlah kita tak ada masa untuk belajar agama. Sebulan sekali saja, paling tidak seminggu sekali itu boleh diterima, amat baiklah. Dan setengah orang saya kenal yang belajar agama lebih daripada itu. Mungkin setiap hari dia ada buku yang dibaca, dia ada guru yang dia belajar, dia ada kuliah di hadir, dia ada perbincangan ilmu setiap masa. Tapi kalau tuan-tuan perempuan mungkin sibuk, maka saya boleh terima, insya-Allah kita jadikan hujung minggu sebagai tempat kita menuntut ilmu agama. Tapi janganlah sampai sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Sampai sibuk macam mana sangat kita ni. Sesibuk-sibuk kita, mesti kita boleh aturkan jadual untuk mengaji agama. Paling tidak dengar radio, tengok TV, program agama di radio dan TV, baca buku yang kita beli dan kita jadualkan, dan hadir ke kuliah yang kita mampu di hujung minggu. Ini boleh kita buat rutin harian kita. Jangan kita kata saya tak boleh ubah. Kita boleh ubah jadual harian kita. Untuk ilmu, berubahlah sikit. Untuk ilmu, kita kena berpenatlah sikit. Jangan kita selesa. Orang cakap comfort zone, kita relax, duduk rumah, pergi kerja, balik rumah dengan keluarga. Jadi bila menuntut ilmu, tak ada dalam jadual hidup kita. Sedangkan tuan-tuan kena ingat, sedangkan orang kafir sendiri menyebut kita mesti tambah ke ilmu. Dan mereka belajar, mereka hadiri kursus, seminar, dan mereka sanggup ambil cuti kadang-kadang untuk program. Mereka sanggup pergi jauh untuk bayar yang mahal untuk belajar. Dan kadang-kadang usia mereka telah pun tua, tidak ada kurangnya semangat mereka, tak luntur semangat mereka untuk belajar, hadiri program ilmu, walaupun mereka orang yang bukan Islam. Jadi kita orang Islam, saya rasa lebih baik daripada itu, perlu lebih baik daripada mereka. Sambung lagi hadis tadi, wa hadithu an bani Israila wala haraj. Potongan hadis ni ada beberapa makna. Antara maknanya ialah Nabi kata, ceritakanlah tentang Bani Israel. Bani Israel ini adalah umat yang terdahulu, umat disebut dalam Al-Quran sebagai Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub.
dan mereka mendapat banyak nabi-nabi keturunan mereka. Mereka juga banyak diceritakan dalam Al-Quran tentang sebahagian mereka beriman, sebahagian mereka kufur. Mereka menjadi pengajaran dan contoh kepada umat Islam. Nabi kata, ceritakanlah, sebarkanlah cerita tentang keadaan mereka yang tidak mentaati Allah, yang Allah cerita dalam Al-Quran. Sebarkanlah, jadikanlah ia pengajaran. Wala haraj, dan tidak ada, jangan rasa bersalah, jangan rasa tak sedap hati, jangan rasa kamu buat benda yang salah bila kamu ceritakan apa yang mereka buat. Sebab kadang-kadang mereka, kita tengok cerita mereka bercerita tentang benda-benda yang mereka lawan Nabi, mereka lawan Allah SWT, mereka ingkar perintah Nabi. Jadi bila kita nak cerita, kita rasa tak selesa. Nabi kata, ceritakanlah tentang mereka untuk mengambil pengajaran. Itu satu maksud. Satu lagi maksud, kata ulama', ialah ceritakanlah cerita yang diambil daripada Bani Israel, boleh diceritakan. Kita ada kisah yang kita panggil dalam ilmu tafsir, dipanggil Israiliyat, ataupun kisah-kisah daripada ahli kitab Bani Israel, yang mereka cerita tentang kisah-kisah terdahulu, kisah sejarah dahulu, perincian kepada kisah-kisah tertentu. Dalam Al-Quran ceritakan kisah secara umum, mereka ceritakan secara lebih detail. Adakah boleh kita sebarkan untuk pengajaran? Kata Nabi, boleh sebarkan, tidak ada masalah. Boleh sebarkan ni ialah kita boleh cerita sebagai pengajaran. Walaupun kisah tersebut tak ada dalam Al-Quran dan hadis, cerita tu disebarkan daripada ahli kitab, cerita umat terdahulu, cerita yang ada pengajaran, yang ada teladan, boleh. Yang tak bolehnya cerita yang menyalahi Al-Quran dan hadis, yang bertentangan dengan agama, yang merendah-rendahkan Nabi dan Rasul. Itu tak boleh. Maksud Nabi cerita ni adalah cerita yang tidak mengandungi perkara yang bertentangan dengan syariat. Kita baca kisah Nabi Adam sebagai contoh. Kita tahu dalam Quran cerita Nabi Adam diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, perincian, dan kita tahu bahawa Nabi Adam dan Hawa, isterinya Hawa, yang kita panggil Hawa, diceritakan bahawa mereka diperintahkan dalam syurga, dilarang makan daripada pohon yang dilarang dan sebagainya. Baik, perincian kisahnya kadang-kadang kita jumpa dalam kisah ahli kitab dan juga Israiliyat, perincian apa dialog antara mereka dalam syurga dan sebagainya. Kalau ia tidak bercanggah, maka boleh diceritakan. Kalau tidak, ataupun kalau bercanggah, jangan. Jadi kita dibenarkan bercerita kisah yang dibawa oleh ahli kitab selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Itu maksud hadis ni. Maksudnya Nabi, sekali lagi kembali kepada tajuk kita, Nabi menyuruh kita sebarkan benda-benda yang baik dan sebarkan untuk menjadi pengajaran kepada orang lain. Dan sambungan lagi hadis ini ialah wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini pesanan yang tegas. Satu amaran, walaupun dalam kita bercerita itu, jaga-jaga. Nabi kata, sesiapa yang berbohong ke atasku dengan sengaja, maka dia menempah tempat ataupun tempahlah tempat di neraka, tempat duduk. Apa maksud penghujung hadis ini ialah dalam keadaan kita bersemangat menyebarkan ilmu, janganlah sampai kita menyebarkan perkara yang tidak benar tentang Nabi SAW. Janganlah sampai kita menyebarkan hadis-hadis yang palsu sebagai contoh, yang Nabi tak pernah sebut, tapi kita sebab kita tak mengaji, kita tak belajar, kita hanya tahu sebarkan saja. Dan ini pesanan yang saya nak sebutkan sini untuk saya dan semua yang mendengar. Di dalam masyarakat kita hari ini, ramai yang suka menyebarkan hadis-hadis yang dia sendiri tak tahu sahih ke tidak, yang dia pun tak pasti betul ke tidak, yang mungkin hadis-hadis itu ada yang palsu, tapi dia tak tahu, dia bersemangat nak sebarkan, tetapi dia tak tanya dulu. Maka kita kena buat satu cadangan, satu disiplin, iaitu kita mesti ada disiplin ilmu. Antara disiplin itu ialah jangan sebarkan selagi tidak pasti kebenarannya, terutama tentang maksud Al-Quran atau tentang hadis Nabi atau tentang hukum hakam. Jangan cepat sangat jari itu nak tekan forward, nak tekan enter, nak sebarkan. Jangan cepat sangat. Kita tak disuruh gopoh sebegini. Kita nak sebarkan ilmu, kita nak dapat pahala, betul. Kita nak jadi orang yang menyebarkan ilmu, betul. Nak jadi orang yang membantu dakwah, ya.
Tidak syak lagi satu benda yang baik, tetapi pastikan konten, isi, kandungan. Apakah kita nak sebarkan itu? Adakah perkara yang benar? Adakah perkara yang betul? Adakah perkara yang salah? Adakah tekaan? Adakah tipuan? Ramai orang yang tak tahu pun dari mana datang. Itu antara satu lagi masalah besar. Kita tak tahu siapa yang cakap benda ni. Kita hanya dapat teks dan dapat isi, kita nak sebarkan. Maka cara selidiklah, disiplin kita menuntut kita. Pertama, selidiklah daripada siapa. Yang kedua, selidiklah adakah benar atau tidak. Jadi dalam menuntut ilmu, kita belajar benda-benda sebegini. Kita belajar dengan betul dan kita sebarkan benda yang betul. Itu yang kita nak. Jangan jadi orang yang tak belajar betul-betul, sebar benda yang tak betul. Okey, itu pesanan saya kepada diri saya dan tuan-tuan semua dalam bab kita belajar ini. InsyaAllah akan datang, kita akan sambung dalam seri yang seterusnya, ialah hadis-hadis yang masih lagi dalam bab kelebihan menuntut ilmu dan menjadi penyebab kepada petunjuk, penyebar ilmu. Masih lagi dalam bab ini. Dan semoga Allah SWT berikan kita kekuatan untuk menyambung pengajian ini dalam masa-masa akan datang. Dan segala isi yang kita catat ini, kita pastikan dan kita sebarkan paling tidak kepada keluarga kita, dan berhati-hatilah untuk menyebarkan perkara yang kita tidak pasti. Jadilah penuntut ilmu yang baik dan menyebarkan perkara yang baik. Wallahu a'lam. Bertemu lagi yang sudah akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.